Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Selepas hujan, cantik. Cantik. Ria sangat tu. pastikan Khabar baik. How are you, man? Sihat? Okay. Surviving. So, macam mana this PKP? What have you been doing? Quite busy juga dengan events punya proposal apa semua. We're just working at home lah. Masih boleh jalankan kerja organizing, planning for the event, for an event. Sekarang semua nak buat virtual event lah, online, so we have to cari jalan-jalan yang lain lah untuk buat everything online. Sementara perintah kurung ni habis, so kita kena cari jalan lain lah untuk organize events semua. The good thing is kita ada sains dan teknologi untuk membantu kita menyelesaikan kerja-kerja kita So, Tesh, kenapa nama Tinta sebagai nama pena? Dulu asalnya mula guna nama Tesh RS. Yep. Kemudian lepas masa dah after about 10 tahun lah lepas guna nama tu, rasa macam nak rebranding. So fikir-fikir dan secara simbolik tak, tinta ni banyak berkait dengan seni penulisan. Sebab tinta makna dia dakwat, ya. So that's why tukarlah nama ni. Satu rebranding yang bagus. Okay, saya nak share satu pengalaman lah. Sebenarnya saya pernah jadi juri anugerah juara lagu few years ago. Lepas tu, salah satu lagu yang kita judge pada masa tu adalah Beribu Sesalan. Pernah dengar lagu tu? so pernah lah beribu-ribu kali dengar lagu tu. Dah pernah beribu kali dengar Beribu Sesalan. Jadi apabila saya baca lirik tu along with 30 other songs, saya tengok Beribu Sesalan ni saya tak boleh nak jumpa sebarang kesalahan. Saya cakap bagus. Satu, dari segi structure dia, saya rasa it's a very well structured lyrics. Nombor dua, bahasa dia sedap, cantik, smooth je, lancar je. Dan nombor tiga, cerita dia. Dia punya cerita yang bagus lah. Ada sesuatu yang ingin disampaikan walaupun tidak berapa jelas. Maksud saya dia memang sengaja ambiguous. Kita boleh buat tafsiran kita sendiri, tetapi gambaran-gambaran dia cantik. Dan saya cakap macam ni lah lirik. And then mereka tidak tulis siapa yang tulis lirik dan siapa yang tulis lagu tau. Jadi kita tidak bias. Kadang-kadang kalau diorang tulis lirik kan, dia nama Nasir gitu. Walaupun lirik dia teruk ke, tapi nama dia besar, kita akan bagi dia lirik banyak, betul. Tapi bagus. AJL dia tidak letak kredit nama. Jadi kita bagi very objectively . So eventually saya dapat tahu ia adalah Tinta. It's you, man. Lepas tu saya mulalah research lebih lagi siapakah ini Tinta. And then kita go back to history more than 20 years ago. 1000 Impian.
Itu lagu my first hit lah. First lyrics and first hit. First lyric and first hit. Cuba lepas tu saya tengok kredit dia Tash RS kan? Ya, tu nama lama lah. Nama lama. Tash, macam mana you boleh start tulis lirik? Dengan Aubrey Sueto kan tu? Lagu tu? Ya. Okay, kita rewind sikit. Lebih kurang 5 tahun sebelum Seribu Impian. 5 tahun sebelum 5 tahun sebelum. Memang dah dari sejak sekolah dulu dah minat sastra, minat bahasa Melayu khususnya. Kebetulan masa sekolah satu kelas dengan Shah Aslan. Dulu Shah exist lah. Ajay 1 year junior. Musa exist, dia masa tu dia tingkatan 6. I was in form 4. Oh, Musa tu daripada you. Ya. So start daripada situ, I think dikelilingi oleh orang-orang yang bakal jadi artis. Kan? So I was selalu lepak dengan dia orang, especially Musa lah. Sebelum exist. Masa tu exist Musa dengan Along je. So selalu jamming kat situ. Ada band, dulu saya ada band, saya menyanyi, teruk. So selalu jamming kat situ, tengok kumpulan Mega pun masa tu under Jojo's Production. Right. So kita selalu jamming kat situ, so jumpa dia orang. So satu hari tu Exist dah form tengah kumpul lagu for the first album. So saya jumpa Abang Johan Aziz, ya. Wow, semua nama. Saya tanya dia, bang, saya nak kerja Jojo's boleh tak? So Jojo's masa tu dia selain daripada record label, dia ada supply sound system apa semua. So kat Johor dia one of the biggest lah masa tu. So saya pun masa tu kan kurus kering, and then Johan pandang saya betul, kau nanti kena empak speaker nanti macam mana? Dia tak apa, saya nak belajar. So Johan ambil saya dengan gaji RM200 masa tu, tahun 91. Tugas yang dia bagi saya tu, kata kau jaga Exist. Segala keperluan teknikal untuk Exist kau jaga. So macam personal crew lah. Right. Tiap show apa semua saya yang setting drum, mujang, tuning, gitar Long, gitar Musa, semua saya yang buat. So the stage set yang saya buat. So selalulah bincang dengan Musa pasal lirik, pasal lagu. And then sekali-sekala tu ada dapat peluang berbual dengan arwah Rahim Osman. So happen dia yang produce album Exist, dia produce album Mega. So I had the chance to talk. About what? Masa tu knowledge tak banyak, baru nak mula, but I got the chance to get a lot of guidance daripada Abang Rahim, even daripada Musa lah. Musa is kira macam abang lah. And I'm being the only Indian dalam Jojo's tu semua. Jojo's is a company Melayu, so saya seorang India. So I'm like the odd one out. But well accepted. Yeah. Tak ada racist, tak ada diskriminasi apa, tak ada. Saya is like satu family yang besar.
Right. Tidur dengan budak Exist dalam satu bilik tu, tidur 7 orang, berebut bantal apa semua. It's a part of something yang masih tak boleh lupa. So it started from there. Kemudian saya hijrah ke KL untuk belajar. Habis belajar, lepas tu I got a job in a recording studio. Di mana? I belajar sound engineering. So I wanted to go into recording studio. So I got a job dekat Scat Productions. Scat Production was owned by Michael Verapan masa tu. Right. So masuk kebetulan KC tengah record the first album. So Aubrey sebagai producer, but I wasn't close to Aubrey at that time. Dia okay je. So masa buat kerja, I tengok banyak lagu-lagu yang dalam peringkat demo yang tak ada lirik. So I ask one of the engineer je, boleh tak I buat lirik untuk lagu-lagu ni. So again, dia macam, kau boleh ke? Kau boleh ke? So I said, okay, let me try lah, give me a chance, let me try. So dia kata, okay, you copy one of the song dalam cassette, make sure nobody knows about it. Wow. Benda ni ada, you're not supposed to ambil benda-benda ni without kebenaran dari producer. So dia kata, bawa balik rumah, then you try lah to write. So I did. Then I buat lirik Seribu Impian tu. Esoknya bawa ke studio, then I gave it to him. So engineer tu dia tengok, then he said, bagi Aubrey tengok. So bagi Aubrey lah, Aubrey looked at it, he said, looks okay. Dia tak marah apa semua, dia kata, looks okay. Cuma ada part-part yang kena ubah sikit. Lepas tu panggil Casey masuk studio. So Casey masuk studio and we recorded that song. Tak sangka lah jadi hit kan, because that lyric was very unsur motivasi, persahabatan, kataan yang simple, senang faham, tak ada yang susah lah, senang dengar, sekali dengar dah boleh faham kan. So I did the kind of lyrics. So benda tu jadi hit, and then start daripada situlah dapat peluang kerjasama dengan arwah Johan Nawawi untuk Eleonora. Then Aubrey masa tu dia pun lepas album KC tu dia pun dah banyak buat lagu-lagu untuk artis lain. So I was the kira macam dulu Lolok dengan M. Nasir, I dengan Aubrey. Correct. Kalau lagu Aubrey, tak ada orang lain lah yang buat lirik, I yang buat. Yep. So keluarlah hit-hit macam Ingin Bersamamu, Syafinas. Kemudian datang AF, Menuju Puncak. Lepas Menuju Puncak, Gemuruh, Faizal Tahir. So macam itulah jalanan tu. But I always macam rasa penulisan saya tu tak cukup bagus. Always macam tak puas hati. I wanted to write something more lebih dalam, lebih lagu-lagu yang ada cerita. Yep. Cerita-cerita benar, bukan cerita-cerita yang kita reka sendiri. Ngasih ke apa ke, tak ada. Saya nak buat lirik berdasarkan
kisah-kisah benar. So what I did was saya banyak travel. Saya banyak travel, banyak baca, randomly jumpa orang on the street, start a conversation. Nice. You know, kadang duduk dekat sidewalk cafe. I banyak travel kat Vietnam, Philippines and all that. So perhatikan orang, then approach orang yang duduk on the next table. You know, just randomly open conversation. Daripada situ cerita-cerita diorang tu saya ambil, jadikan bahan. Wow. So that's one of the ways yang I do my lyrics. Banyak gunakan kisah-kisah benar. Bagus lah. Sebelum saya lupa, siapakah nama sound engineer tu? Mungkin kita boleh bagi shout out pada dia ke yang bagi you? Unfortunately dia pun dah jadi arwah. He died about 5-6 years ago or a heart attack. Nama dia Elvin. Siapa? Elvin Tan. Asalnya dulu dari King Studio, lepas tu dia ke Scat Production. And then he died, lebih kurang 6-7 tahun lepas. Oh man. Tak sempat jumpa dia. Dato' M. Nasir knows him very well sebab zaman-zaman Kings dulu memang banyaklah dia record dulu kan. So like that lah, it has been like that. Sangat interesting lah cara you mendapatkan idea travel sana sini, strike a conversation with a stranger. Satu yang saya idamkan untuk lakukan tapi tak ada kesempatan. Kalau macam 1000 impian tu, dia sebenarnya you buat untuk siapa? I mean, when you write, tahulah nyanyian Casey, tetapi adakah orang-orang yang tertentu yang sebenarnya dalam fikiran you bila you buat lirik tu? Kawan-kawan. Termasuk Musa, Shazlam. Ya, budak-budak tu and yang lain-lain, yang classmate yang lain. I'm very close to my classmates. Till now? Selalu lepak, selalu pergi cabut sekolah. Cabut sekolah, pergi tengok wayang apa semua. So a lot of good times masa tu. And lepas berhijrah ke KL, so masing-masing dah jarak tu dah jauh, jarang jumpa. Masa tu tak ada handphone, tak ada social media macam sekarang. So kalau nak communicate pun tulis surat, pakai public phone, letak duit siling. Tahu duit shilling, kadang duit shilling sangkut, all these things lah. So I started to macam rindukan kawan-kawan lama and how we were masa before SPM tu, nak apa, macam-macam impian, nak jadi itu, nak jadi ini, So benda tu I masukkan dalam lagu. Right. So 1000 impian tu basically start daripada situ. Daripada persahabatan, kita impikan benda-benda yang masa tu pelik-pelik lah. Ada yang nak jadi angkasawan. So it's part of growing up, a story of hopes and dreams when you're growing up. Wow, well done. Benda tu saya masukkan dalam lagu tu. So kebetulan lagu tu pun I think appeals to orang ramai. Yeah. So lagu sedap, melodi. Jadikan lagu tu lebih diterima, lebih radio pun very radio friendly. Yeah. So that's the reason that song became very hit. Yeah, sehingga hari ini. Okay. Yang lagu Beribu Sesalan tu lah, saya sangat suka lirik lagu tu. Saya sangat, in fact, everything about the song is good. So well produced, lepas tu well performed by
the three women. Apa cerita Beribu Sesalan? Apa? Okey. Sekali lagi saya ulangi balik. Boleh tak share dengan saya, dengan kami? Apakah mungkin cerita di sebalik Beribu Sesalan? Apa yang membuat anda ingin menulis lirik itu? Ini pun kisah benar. Kisah benar Boleh di-share ataupun itu terlalu personal ke? Boleh. Actually, cerita ni is something yang saya simpan lama, and saya tunggu melodi lagu yang betul-betul sesuai untuk lirik ni. Sebab kadang-kadang kita sebagai penulis lirik, kita buat lirik kadang without ada melodi apa semua. Dapat idea, kita tulis, kita simpan. Macam saya tunggu dapat melodi yang sesuai untuk lirik-lirik saya. So happen projek ni datang, kemudian dengar demo-demo, I think about 5-6 songs dia orang bagi, and this melody actually like pada peringkat demo tu it was very mentah sangat, very raw. Susah nak imagine dia punya end product. Aubrey Vito say again? Song by Aubrey Vito so. Tak, ini dari Kevin Chin. Another new writer masa tu. Okay, sorry. So I couldn't really imagine macam mana dia punya end product. So after listening a few times, then I ambil lirik ni, I tried to match with the melody, and it came out nice. And the story behind the song is actually macam I kata tadi, kisah benar. It's something that happened dalam family. Okay. Kan saya yang putus cinta ke apa, tak. Is something when my father and mother separated. Okay, so that's the perspective of the story is from my mother's view. Wow. After 30 years of marriage. So itu yang I ambil jadikan lirik lagu ni. So how she regretted after so many years of marriage when they separated, this is what whenever saya berbual dengan dia apa semua, ini yang dia punya frustration. So I took that and bubuh dalam lirik ni. So itu kisah dalam lagu Beribu Sesalan tu, kisah ibu saya berpisah dengan ayah saya. Wow. It's a true story. Wow. sangat personal pada you Yes. Did you cry writing it, or after you done with it? I cried after the recording. But wow. Also, bila lagu tu dah siap, dah lepas mix apa semua dan dengar, like, then I was baru rasa emosi dalam lirik tu betul-betul kena melekat dengan lagu. That's where I felt this is the actual emotion dalam lagu tu. Wow. Ning pun ada masa recording tanya, kenapa lirik kau sedih sangat? Kenapa sedih sangat? So I said, it's a true story, what do you expect kan? Bukan kita jadikan dia, benda ni benda yang betul-betul berlaku. So it's the actual emotion tu ada dalam lirik. So so that's why I told the three girls, I said, when you sing this song, when you record, you have to anggap benda ni berlaku pada diri awak sendiri. Baru boleh keluar emosi yang
cuba saya sampaikan. So I think that's what they did, and the song came out very well. From 1 to 10, all of them, 1 being terrible, 10 being super, berapa you bagi dorang punya performance? 10 out of 10. Awesome. Awesome. Nothing less, Yeah. So it's a very good song, performed very well. I suppose it's very emotional, and then at the same time, ada tak rasa macam catharsis atau emancipated ataupun liberated ke? Saya rasa all those years perasaan akibat daripada perpisahan your parents ni mungkin membawa berat untuk dipikul kan. Tapi setelah menulis lirik ni, ada tak sikit sebanyak memberi emancipation? Well, ada 2-3 sebab. Saya nak buktikan sesuatu melalui lirik lagu tu. First thing is untuk sampaikan message to my father that he made a terrible mistake. That's one. Second, it's lirik yang jadi pengukuran saya sebagai penulis lirik selama beberapa tahun berkarya. Ini saya jadikan salah satu benchmark. Because setiap kali saya menulis tu, saya akan cuba ubah sampai lirik tu nampak perfect. Kadang dah tulis verse, chorus, bridge semua dah siap, tapi masih tak puas hati. Masih macam benda ni belum sampai tahap maksimum dia. So saya akan ubah chorus, ubah title, whatever, ubah beberapa baris until saya sendiri puas hati. Because to me, nama tu penting. Kalau kita bubuh nama kita dalam satu karya, kalau karya tu teruk, nama kita akan jadi terpalit sekali. Yes. So when I put my name in one piece of work, benda tu kena the best of me, macam tu. Betul. So that's one of the reason. Another reason is not just to untuk tahap kepuasan saya, tapi juga untuk membuktikan pada orang-orang lain, especially yang dalam industri, yang saya boleh menulis. Because sepanjang dari mula jalanan ni, ramai yang tak percaya. Mungkin sebab saya bukan Melayu. So dia orang first impression tu, kau boleh ke? Atau betul ke kau yang tulis lirik ni? Kau mamak ke? You know, like, hello. Untuk tulis lirik yang bagus, lirik bahasa Melayu yang bagus, tak semestinya orang Melayu saja yang boleh buat. Betul. Siapa-siapa boleh, as long as dapat menjiwai bahasa Melayu, anybody can write. Right. So I wanted to prove to a lot of people who were skeptical about what I can do. So like, okay, this is what I've done. Right. Do you want to question anymore? Kan, lepas ni nak tanya lagi? Tak cukup ke? So Dash, berapa language yang you can speak? English, Melayu? English, Melayu, I can speak Tamil,
three language basically. Your mother tongue, bahasa ibunda ialah Tamil, bahasa Tamil. but I cannot read or write. I can only speak. Speak. Okay. Macam mana saya nak cakap You punya writing bagus lah. Saya nyatakan kat sini. You punya writing sangat bagus. Saya apabila yang saya sedar yang you as a writer bukan seorang Melayu, saya cuba nak kaji lagi lah, kaji pemikiran seorang penulis tu. Saya dapati kebiasaannya di Malaysia ni, kalau penulis tu at least bilingual, dia boleh cakap English contohnya, dia akan menjadi seorang penulis yang lebih baik walaupun dalam bahasa Melayu. Dan you seorang yang berbahasa Tamil, yang pandai bercakap Tamil, saya percaya bahawa itu juga membantu dalam penulisan kita dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, contohnya Salman Rushdie, siapa nama yang Roy tu, yang God of Small Things. Banyak penulis-penulis India di India yang apabila mereka menulis English, mereka mempunyai gaya yang tersendiri tau. Bahasa diorang lebih lirikal, dunia yang mereka tulis tu lebih berbeza. Baik penulis India maupun penulis Jepun, mereka membawa dunia mereka tersendiri dengan gaya bahasa yang tersendiri. Jadi you yourself merasakan kebolehan you bercakap Tamil, cakap English membantu tak dalam menulis lagu Melayu dengan lebih baik, malah tersendiri? Yeah, because saya banyak kaji bahasa lain, especially macam bahasa Tamil, walaupun tak boleh membaca atau menulis, but sekadar untuk bertutur tu dah cukup untuk mengkaji, especially macam lirik lagu-lagu Tamil, skrip filem, sebab bahasa Tamil tu terlalu dalam, literature dia tu terlalu dalam. Even kalau compare dengan bahasa Melayu, actually kalau kita tengok bahasa klasik, is actually terlalu dalam untuk kita belajar. Bahasa klasik Melayu atau bahasa klasik Tamil? Bahasa klasik Melayu. Bahasa klasik Tamil saya tak boleh mendalam sangat sebab tak boleh membaca. So setakat mendengar skrip filem, dialog filem, lirik lagu Tamil, ada perkataan yang saya sendiri tak faham. Tapi cerita dalam lagu tu secara general tu boleh faham. So cara cara dia orang gunakan perkataan-perkataan yang membentuk sebuah cerita, itu nampak keunikan setiap bahasa tu. Even lagu Tagalog, Filipin, saya dengar cara diorang sesuaikan cerita dalam lagu is very unique. Every bahasa actually semua ada keunikan masing-masing. Okay. And secara kita sebagai penulis, kita kena explore. Kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, tak semestinya kita fokus bahasa Melayu saja. Kita kena explore bahasa-bahasa lain, walaupun dalam bentuk translation. Ya, kadang-kadang banyak buku-buku yang dia punya bahasa asal tu lain. Bila dia translate, mungkin translate ke English atau translate ke bahasa. So when we read, I think 60 to 70% of the original essence tu akan ada dalam translation.
kan ada, dan 20% Yeah. to 30% akan lost in translation. Yes, correct. The essence. So when we research, kita baca buku-buku macam ni, kita akan dapat faham macam mana bahasa tu digunakan untuk konteks apa message yang diorang cuba sampaikan. So all this is something that kita sebagai penulis, tak kira lah penulis lirik ke, you wartawan ke, you have to do this to enhance your knowledge. Correct. That's what I always do. I kadang dengar lagu Jepun dalam radio. Macam mana nak faham lagu-lagu tu? Tengok translation dia. Tengok translation. So you get to understand what's the emotion yang dia orang cuba sampaikan dalam lagu tu. Right. Lagu Iban. You know, it's benda ni terlalu luas. Betul. So the more kita explore, the more knowledge kita dapat, and we can use it dalam apa yang kita buat. Betul. Saya pun ada peringkat-peringkat masa yang saya akan membaca banyak buku-buku Jepun contohnya. Satu persatu buku translation direct daripada penulis Jepun macam Murakami dan Banana Yoshimoto ke apa nama dia, saya lupa, dan lain-lain lagi. Dan ada juga saya baca penulis Jepun yang menetap di UK. Contohnya macam Kazuo Ishiguro kan. Apa yang mustahak adalah penulis-penulis ni membawa dunia baru dalam penulisan kepada antarabangsa. Mereka punya world of the story tu, gaya cara diorang bercerita sangat berbeza dengan UK ataupun US. Kazuo Ishiguro contohnya, penulis novel yang membesar di UK. Jadi English adalah dia punya main language. Tetapi the world of the story sangat-sangat unik dan sangat baru. Dan saya juga cuba baca alih bahasa sajak-sajak daripada East Europe. Mereka ada world of the story dia sendiri. Memang betul lah, saya setuju dengan apa you cakap. You kena explore tulisan-tulisan daripada other places and other languages. I think inilah sebab you boleh write very well dan mempunyai cerita-cerita yang bagus. Dan bila saya kata cerita yang bagus, maksudnya apa? You boleh pinpoint an area yang mana you nak menceritakan kisah tu. Macam kita tulis lirik, kita ada ruang yang sangat singkat untuk bercerita kan. Dan kita terhad pada suku kata. Jadi kita kena ada fokus angle mana yang kita nak pinpoint. Dan you ada benda tu. Kadang-kadang you ada benda tu lah. Sebab tu bila sekali saya tengok lirik tu, dia ni tersedik, dia ni lain ni. Kita kena kaji dia. Dan apa you punya, you've been writing much longer than me. Daripada 90s dulu sampai sekarang, apa yang you rasa berlaku pada penulis-penulis masa kini? Apa kelebihan dan kelemahan penulis-penulis masa kini? Kalau dibandingkan penulis lama dengan penulis baru, saya lebih respect penulis lama. Why? Sebab bahasa yang dia orang gunakan lebih menyentuh hati, lebih lirik lama lebih ada kuasa untuk mengangkat lagu tu lebih tinggi. Saya banyak buat research lirik Kak Cha, Abang Aisamin Sahab, dulu siapa lagi? Mama Jui, Amran Omar, Lokman S. So writer-writer yang macam ni,
kalau kita research lirik dia orang, bahasa tu cantik, kena dengan lagu, you know, emosi tu memang nyerlah. Sampai Ya, sampai. Memang macam something simple macam okay, macam lagu 1000 tahun tak mungkin. DPR. Aha. M. Okay. Nasir. Itu masih lirik dia. Chorus ke? Chorus. Hatiku ini sayang. It's simple. Yeah. You know. Tapi betul-betul melekat dengan melodi and macam kena dengan orang. Yep. Dash, kenapa diorang masa tu ada benda tu dan kita sekarang tak ada benda tu? Whatever benda yang diorang ada tu, kenapa? Kenapa diorang ada? Okay, two reasons. Dua sebab. Satu, trend tu dah berubah. Trend apa? Penulis macam dulu semakin pupus. There's very few remaining. I think you, me, a few others yang tinggal yang betul-betul stick to old school punya style of writing. Dia old school, yes. Kalau budak-budak muda dengar old school, dia ketawakan old school, tapi dia tak tahu seni menulis tu lebih pada orang dulu-dulu. Sekarang is you know, banyak lirik yang merepek. I'm sorry to say, banyak lirik yang merepek, yang terlalu simple, yang ditulis secara macam ala kadar aja. Saja nak cukupkan, okey, ada melodi lagu ni, okey, masuk apa, okey, siap, jalan. It's like that. Dulu lain. Dulu kalau satu artis tu nak buat album, orang-orang yang akan menentukan sama album ni hit atau tidak adalah orang-orang record label, especially yang A&R. Okay. Penerbit album dengan pencipta lagu, penulis lirik, semua collaborate untuk jadikan satu album tu satu album yang berkualiti. Sekarang tidak. Sekarang lagu aku produce, aku mix, aku record, aku buat semua idea aku. Lepas tu hantar kat radio. Yeah. You know? Yeah. Dulu dalam satu album tu ada input daripada banyak pihak. Kemudian producer akan ambil semua idea ni, gabungkan, dia akan pilih apa yang terbaik, apa yang paling sesuai, apa yang boleh, apa yang dia boleh extract daripada artis ni untuk jadikan satu album. Sekarang tak ramai yang produce album, ya, ramai produce EP, produce single, semua. To me it's like short sendiri. Yeah. You don't listen to people's ideas. It's you yourself. Right. What you like, what you think it's right, you keluarkan. Kalau kita kaji kenapa artis-artis barat, especially artis-artis besar, masih gunakan hikmat producer lain. Metallica dia co-produce album dia, tapi dia ada producer. Yeah. Bon Jovi co-produce, dia ada producer. Even Foo Fighters pun ada. Brian, you know, sebab dia tahu the idea has to come from somewhere else to create something new.
Kalau Correct. dia buat sendiri, benda tu akan jadi apa yang dia suka. You know, peranan producer ni lain. Betul. So that's what this budak-budak baru yang nak naik ni mungkin tak faham, or mungkin tak ada orang guide. You know, Yeah. I got few friends yang baru-baru nak naik ni, dia tanya, aku nak record, lepas tu aku mix sendiri, aku master sendiri. Semua kau nak buat sendiri? Kau terror ke master ke? Betul. Betul. Kau kena ada telinga yang mungkin dah record beratus-ratus beribu album, kemudian kau jadi record mixing engineer, baru kau jadi mastering engineer. Bukan kau buat setakat baru buat 2-3 single, kau dah pandai produce material kau sendiri. You know, although the industry dah trend dah berubah, but kalau I think nak pergi jauh, you still need idea-idea daripada orang lain. Orang yang ada pengalaman. Betul. You know? If not, industri kita akan mati. At best pun dia tidak berkembang. Aku kalau tak silap aku, Ajay yang beritahu aku, cakap dulu. Music is sharing. Bukan ada sharing kita sebagai pembuat muzik share dengan penonton, tak. Apa hasil kerja kita tu kita share dengan orang lain. Aku buat melodi, kau buat lirik, kau buat arrangement, kau main gitar. Jadi kita dapat enjoy, kita dapat merasa benda ni. Ni aku paraphrasing balik lah. Dan kita akan improve. Betul lah. Macam during your early days, ramai orang collaborate. Yet too many chef still don't spoil the meal, the food. Walaupun banyak tenaga. I agree with that. Tapi in pengalaman saya kerja macam dengan Aubrey Suito, dengan arwah Johanna Owi and all that, and the A&R guys masa kat BMG, Warner and all that. Macam Cik Mok, for example, dia lama jadi A&R. Okay. So dia kalau dia dengar satu demo tu, dia boleh tahu the end product. Dia boleh bagi apa pandangan dia. Okay, lagu ni sedap, boleh jadi. Lagu ni mungkin kena ubah sikit baru dia jadi. Lagu ni memang hancur, jangan pakai. So dulu ada orang-orang A&R yang macam tu. Okay. Tapi dia sekadar bagi pandangan. Dia takkan masuk campur dalam studio. Betul. Kan? Bila dulu kan masa buat album, kalau album tu ada 10 lagu, demo ada sampai 50-60 lagu, kadang 100 lagu. Kemudian dia shortlist ke 10 lagu, pilih yang terbaik, kemudian baru masuk rekod. Okay. So orang-orang A&R daripada proses pemilihan tu, dia akan ada peringkat saringan dia untuk milih 10 lagu yang terbaik untuk dimuatkan dalam album. Dari situ masuk ke studio, dah tugas producer. Right. Dengan arrangement, dengan vocal arrangement, nak pakai session ni siapa. Kan? Bukan semua drama akan sesuai untuk main sesuatu lagu. Bukan semua gitaris yang akan sesuai untuk sesuatu lagu. So itu tugas producer untuk pilih musician yang mana, studio yang mana, pakai engineer mana untuk jadikan album tu. Betul. You know? So the industry now lacks those kind of expertise. Kita jarang sekali dengar pasal orang-orang A&R sekarang. Tak ada lagi dah. Nah, tak, non-existent. Gone. Label banyak, tapi mana orang A&R? Mungkin ada, tapi peranan dia macam is overshadowed by something. Tak nampak. Betul. You're right. Curious. Tadi you mention you banyak kerja dengan producer kan? You pernah tak bekerja dengan penyanyi yang juga
the producer? No. Tak Okay, I just want to share lah. Kalau kerja dengan producer, saya punya pengalaman. Ada, sorry. Ada. Awi Rafael. Okay, lagu apa? Ada di masa Cipta Express MSCP. Okay, yeah. Satu is Ada, lagi satu is Mula dan Akhir yang Datuk Siti record. So these two songs I collaborate dengan dia. So dia buat lagu, dia juga producer. Ada tu dia nyanyi. Ada tu dia nyanyi, dia produce. So those, I think he's the only one lah yang singer, producer yang saya collaborate. Macam mana pengalaman bekerja dengan singer, producer yang macam tu? Sama aja ke? Atau berbeza? Different sebenarnya. Dari segi? Dia punya expectation is different. Okay, sebab dia yang menyanyi, dia yang arrange music, dia produce. The expectation is different. How to explain? Dia dah ada apa yang dia nak sampaikan. Okay. So untuk kita fit into dia punya kepala, it's a big challenge. You're right. I understand. Kalau macam producer yang bukan penyanyi, lain. Dia punya expectation kadang dia dah ada direction, so dia bagi tahu, okay, lagu ni direction dia macam ni, kau tulis macam ni. Okay, itu je. So after that is our freedom to write. Correct. Kalau kena yang penyanyi juga producer juga, dia yang arrange music, dia dah ada the vision macam mana lagu ni harus dibentuk. So kita sebagai penulis lirik, kita kena fit into dia punya kepala tu. It's a big challenge. It's not easy. You're right. It's satu pengalaman yang berbeza. Ya, berbeza. Wow, betul lah. Walaupun you buat baru satu macam ni, you dah rasa benda tu Dah rasa. Betul lah, sama lah. Saya memang kalau memang tak berapa, bukanlah cakap tak suka, alamak, kalau penyanyi tu sendiri producer, alamak, ni leceh sikit lah. Kita akan terhad dalam cerita kita akan terhad dalam bahasa kita. Especially dalam cara nyanyian, bila dia sendiri yang nyanyi, dia nak benda yang lebih mudah untuk dia nyanyi. Tapi kalau dia produce untuk orang lain, pandai-pandailah penyanyi itu bawa. Antaranya. Saya interesting benda-benda macam ni yang orang tak tahu kesulitan di sebalik sesuatu penciptaan tu. Ya, orang mungkin ambil mudah ataupun tak peduli. Kita dulu kalau beli album masa zaman kaset dulu, kan? Kita baca lirik, siapa komposer, siapa A&R, siapa sessionist, kita baca. Sekarang tak. Betul lah. Zaman tu dah the trend is already lain. Appreciation tu dah tak ada. Maybe ada tapi kurang. Ya, agaknya. Dulu kita tahu dia ni main gitar ni. Dia main gitar kat sana juga. Lepas tu kita kenal bunyi gitar dia. Kita kenal bunyi even lyrics pun kan, kita tengok suatu lirik tu, kita ini mesti SM Sahab, ini mesti Hafsah Hasan. Kita dah signature dia kan, kita tahu. Okay, sekarang ni siapa tak tahu. Betul. It has become terlalu simple, terlalu yalah, like I said, tulis asal boleh je. Tash,
Bukan semua, ada yang betul-betul nak menulis tapi majority tu dah it has become too simple. Ya, asal buat siap, asal boleh nyanyi, halal lah. Tesh, okay, tanya. Right. Kau ada tak your do's and don't of writing? Ada tak perkara yang kau tak nak buat? What are your don'ts dalam writing? Explicit lyrics. Explicit lyrics Memang tak boleh Memang tak boleh. Memang kat Malaysia ni tak wujud lah sebab it's not our culture kan. Right. But I don't tak boleh terima lagu-lagu yang ada kataan lucah. Because rasa macam kataan lucah tu sebenarnya membunuh lirik. Merosakkan lirik. Right. So banyak lagu-lagu, especially lagu barat yang ada explicit lyrics, like, macam tak boleh terima. Selain daripada tu, kalau menulis, for me I lebih suka ada kebebasan bila menulis. Ada producer yang bila bagi demo dia kata, okay, aku nak title dia dah ada. Dia dah bagi title. Tajuk lagu dah ada, kau inilah cerita dia kau buat. So like dia dah restrict kan? Ya, dah restrict. Dah tak ada kebebasan, dia kena ikut topik tu. It's very difficult. So I try not to work with this kind of producer. Kadang kalau dapat macam ni, I try. Lepas tu buat verse, ini tak boleh jadi lah. Call balik, kau suruh orang lain buat lah. Sanggup macam tu Because for me it's like membuang masa. Idea tu tak keluar. No? Idea tu just macam nak ikut direction dia, nak ikut direction tak apa. Sebab cerita tu kita boleh create. Tapi kalau tajuk pun dia dah bagi, so it's like susah lah macam kau bagi makan roti canai, kau bubur sup ayam. Roti canai memang tak boleh jadi. So it's like for me dia bagi orang lain buat. Betul. Kau belum pernah try buat pernah tak lagu yang dibuat untuk filem? Ya, buat lagu untuk filem. Untuk filem tak ada. Ada. Lagu yang diambil untuk drama ada, tapi not specifically yang you did untuk dengan Aubrey Pulanglah kan? Layarlah kembali. Ya. Layarlah kembali sebenarnya coincidence je. Aku buat lirik tu untuk Aubrey. Lepas tu Aubrey tunjukkan kepada Ahmad Izham, Omar. Dan dia cakap, ni macam sesuai dengan dia punya filem. Exactly cerita dia macam tu. Tetapi yang aku buat untuk Aubrey yang cater untuk filem adalah Dendam Pontianak. Apa tajuk dia? Kasihku Selamanya ke apa. Nanti jap. Tadi apabila kita cakap pasal lagu 1000 Impian tu, bila kau write 1000 Impian, kau sebenarnya nak menujukan kepada kawan-kawan lama. The word is macam nak menujukan, betul Betul. Yeah. Dan bila kau buat beribu sesalan tu, kau nak menujukan kepada parents kau sendiri. Betul Ya. So bila kau tulis Gemuruh, adakah pendekatan yang sama kau ambil? Adakah one particular person yang kau nak tuliskan kepada? Cerita sebalik Gemuruh ni Gemuruh ni selepas menuju puncak. Menuju puncak dah sampai puncak tu. Kemudian TV3 nak buat My Stars.
Satu lagi program reality. So bila dapat briefing daripada diorang, Aubrey jugalah. Aubrey yang cakap, okay, sekarang kita dah sampai puncak. Dari puncak nak ke mana? Nak lebih tinggi daripada puncak. So fikir. Dari puncak nak pergi mana lagi? Pergi angkasa lah, dah tak ada tempat lain dah. Kan? So that's where I did Gemuruh. Dari puncak ke angkasa. And again, benda tu berunsur motivasi. And untuk lirik Gemuruh tu, it was very fast. 15 minit, I think so. Dalam 15 minit siap. And lirik dulu tak ada melodi. Oh ya? Yeah? Wow. Gemuruh, Aubrey just said, okay, this is a reality program. Diorang nak lebih daripada menuju puncak. You do it. So I just buat lah. Dalam 15 minit tu dapat idea, buat, hantar. Dia cuma keluarkan satu verse. Dia pendekkan lagu tu. Dia keluarkan satu verse, rekod. So lagu tu tak saya tulis untuk secara bukan kepada seseorang particular. Tak menuju pada siapa individu ke, tak ada. Lagu tu lirik dulu lah ya. Memang banyak ke yang lagu-lagu yang lirik dulu? Dengan Aubrey banyak lagu yang lirik dulu. Contoh? Antaranya? Dia banyak, dia akan bagi direction. Dia akan bagi tahu siapa artis. Dan dia kata, okay, you write first. So banyak dengan Aubrey banyak lirik dulu. Kemudian dia akan buat melodi. Macam mana nak buat tu you bayangkan satu verse and then you letakkan suku kata katalah nak buat macam ni, katalah 5 baris. Lepas tu dalam satu baris 10 suku kata. Baris kedua 9 suku kata. Ataupun just tulis saja. Macam mana cara? Dia akan berdasarkan, kalau I menulis berdasarkan rangkap pertama. Kalau rangkap pertama suku kata dia 98. So rangkap kedua akan ikut. Kalau ubah pun mungkin baris akhir dalam rangkap kedua tu 8 tu akan jadi 10. Faham. Sebab nak masuk ke pre-chorus atau chorus directly, so dia akan panjang sikit. Kemudian chorus, kalau chorus 5, 10 ke, dia akan ikut macam tu. So dia punya structure tu lebih teratur. So senang untuk pencipta lagu untuk masukkan melodi. Betul. Kalau kita main bantai je 9, 12, 3, 4, nanti pening tu akan datang balik kepada kita sebab melodi dia akan buat melodi lain. Kita kena adjust balik. Kita kena rewrite balik. Kena rewrite. And then kadang masa rewrite tu cerita tu kita kena ubah. Jalan cerita tu akan jadi lain sikit. So better daripada mula tu kita buat struktur yang betul untuk menyenangkan komposer masukkan melodi. Nanti nak adjust pun adjust sikit-sikit je. So okay. Kalau main bantai je nanti pening kepala. So apabila engkau ada masa dan sebagainya, engkau masih writing macam ni lagi tak? Yes. Banyak lirik banyak lirik yang tak ada lagu. Nanti kita jumpa idea je, just tulis dulu, simpan. Bila dapat lagu, then kalau lirik tu sesuai dengan lagu, then adjust sikit, okay. So banyak simpan stok lah dalam library. Aku sendiri memang banyak orang tanya lirik dulu ataupun lagu dulu. Dalam kes aku memang lagu dulu lah. Kalau aku buat lirik dulu dia akan jadi sajak ataupun tak apa benda. Because aku tidak cukup disiplin untuk macam merangkakannya dalam bentuk syllabus tadi tu. Kecuali aku buat melodi yang dah sedia ada.
Okay. Mana yang kau rasa lebih sukar? Ballad ataupun fast number? Fast number. Lebih sukar? Wow, kau ni quite emo Lagu sedih actually senang buat. Apa? Sekali lagi? Lagu sedih, ballads, actually senang. Ya. Sebab kita ni dikelilingi oleh manusia-manusia yang sedih, yang patah hati, yang apa nak bunuh diri. So bila kita sembang-sembang dengan dia orang ni, cerita tu senang dapat. Tapi untuk dapatkan lagu fast, topik untuk lagu fast tu, kalau selain daripada unsur-unsur motivasi, benda lain sebenarnya susah. For me lah, susah. I see. So it's difficult. Kalau ballad senang. Ya. Untuk lirik, untuk lagu fast, pada saya susah. Wow. Kita terbalik lah. Aku mungkin dikelilingi oleh Mat Fan dekat je kan. Nak buat ballad lebih susah. Kalau lagu ballad pula, kalau kita tengok kan, especially lagu-lagu ballad ni banyak perkataan-perkataan yang diulang balik atau recycle balik. Cinta, rindu, kasih, mesti ada. Dalam satu lagu ballad tu mesti ada kata-kata yang macam ni. Itulah dia. Nak lari daripada ni, kalau ada penulis yang boleh lari daripada perkataan-perkataan ni, tapi lagu tu masih lagu sedih, lagu balada, bagus. Bagus. Betul. Sebab tu aku rasa dia lebih sukar. Dia mesti kisah cinta. Kalau dia ballad sedih, dia selalunya ialah putus cinta, lagu kecewa kan. Dan lagu-lagu begini dah beratus juta dah orang tulis. So macam mana kita nak tulis sesuatu yang baru? Memang susah. Lepas tu kalau lagu fast pada aku, kalau otak keluar kapal selam lah jadi bahan. Kalau cakap pasal katak, cerita pasal katak. Sebab dia lagu fast, you can write almost anything. I like yang you buat untuk Tomok tu, cawan. Hati hanyalah cawan. Oh, bila kau dengar? Itu satu lirik yang betul rasa macam out of the earth. My goodness, thank you. Bila tengok, sebab I buat same album, I buat Rindu Terhenti. Yep. Yang One in a Million tu. Bila album tu keluar, I tengok, cawan. Pelik juga kan apa cerita cawan ni. Saya baca lirik tu, it's very unique. Thank you. Tak terfikir lah. Boleh apa ada topik yang macam ni untuk lirik. No, thank you. To be honest, semalam aku had a talk with Aidil. So kita cakap pasal lagu tu semalam. Aku cakap, Dil, kau tolong nyanyikan balik lagu ni untuk aku. Nyanyi dengan gitar je. And coincidentally hari ni aku lagu cawan. Aku minta Aidil tolong nyanyikan balik dengan gitar lagu tu untuk aku. Jadi dia cakap untuk apa? Mungkin aku boleh pakai somewhere. So coincident lah yang hari ni kau pun cakap pasal lagu cawan. I think aku sendiri, aku tidak banyak lagu lirik yang aku tulis based on true story. Most of the time aku just create fiction je. Kehidupan aku boring, mana ada cerita nak cerita. Except for cawan. Okay. So yeah, cawan is an emotional song. It's a very personal lyrics. Agaknya apabila dia personal, emotional, kau ada some kind of attachment to it, dia akan jadi berat macam tu lah. Berat kan lagu tu kan? Lirik tu. Berat. Yeah.
Dan lagu macam tu takkan keluar radio. takkan Hmm. takkan keluar. Takkan keluar. Orang yang tahu je tahulah. Tapi kadang-kadang aku find comfort in lagu tu, sesuatu lagu tu dia tidak popular atau tidak didengari. Strange as it may sound, tapi I find the comfort that I think I write something that I love, I write something that I think should be nice, and hanya orang tertentu je yang dapat appreciate dia, which makes it much more precious. Kalau ramai orang yang suka, ramai orang yang tahu, pada aku dia mungkin dah hilang dia punya value tu. Walaupun royalty tak banyak lah. Royalty tak ada lah. Tapi that, like people like us, we write out of passion kan. It's not so much. Not so much because of royalty, tapi because of sometimes people accept benda tu and we get some remuneration as well. Yeah. Duit tu is secondary lah. Kita kena stress on apa pendapatan kita sebagai penulis. Macam tadi cerita lagu Cawan tu, I think you pun bila tulis lagu tu bukannya harapkan lagu tu mendatangkan hasil yang banyak, kan? Betul, mungkin tak ada hasil langsung. Betul. Okay. Banyak lagu-lagu kita yang bagus tapi tak keluar radio, tak keluar mana-mana media yang lain. Kita tak ada tak ada income daripada lagu macam tu. Tapi untuk kepuasan kita sendiri, untuk appreciate seni yang kita create tu, is actually very satisfactory. Yeah. Daripada duit. Yeah. Actually. Yeah. Satisfying, ya, betul. Saya cuma defend bila ada pihak-pihak yang cuba manipulate ataupun merendahkan penulis macam kita. Pernah 2-3 kali ada orang nak buat single. So dia approach untuk lirik. Kemudian dia kata dia tak ada bajet. Okay, fine lah, apa. Dah siap tulis apa semua. Kemudian dia kata kita tak ada bajet. Nanti bila lepas release tu mungkin kita bagi token. Tapi rights tu kita nak. Kau dah lah tak bayar. Lepas tu rights kau nak ambil. Kau ingat aku bodoh ke? Apa tinggal lagi untuk kita? Kau ingat aku bodoh ke? So I pula lah. Okay. Kau suruh orang lain nak buat. Kau bagi budak-budak baru yang nak praktis jadi penulis lirik, kau bagi dia. Itu kau nak. Tapi rights kau kena bagi dia, kau tak boleh ambil. Itu karya dia, kau tak ada hak rompak karya dia. Betul. Kan? Jangan jadikan alasan kau tak ada bajet. Tapi hak orang pun kau nak ambil. Kau nak ambil. Dia Salah. kena 2-3 kali tapi kena sound balik lah dia. I pull out my lyrics, suruh orang lain buat. Aku pun kadang-kadang ada juga, aku pernah kenal juga producer yang dapat duit daripada funder. Sepatutnya ada something for us, the lyricist. Tapi diorang makan, aku tahu tapi aku senyapkan je lah. Tak apalah. Kau lebih perlukan benda tu daripada aku. Tapi satu lagi, selain daripada Beribu Sesalan, apa lagu lain lagi yang tak mungkin tak famous ataupun famous, yang sangat-sangat personal pada kau, yang sangat ada satu lagu bertajuk Embunan Bersinar. Apa bersinar? Embunan Bersinar. Embunan tu apa?
Embun. Oh, okey. So ni Dia- dalam Ning rekod lagu ni. Sebenarnya lagu ni lebih daripada 15 tahun simpan. Last kali rekod Fauzi Maziki produce. Kemudian lagu tu tak dipromote. So it just masuk sebagai lagu bonus dalam compilation Ning by Zura. Lepas tu mati macam tu je. But it's a very good song. Very nice lyrics. Tapi tak menjadi. Radio pun tak main. I don't know. Diorang tak push langsung. So banyak lagu-lagu yang macam ni mati sebelum Bernyawa. bernyawa. Mati sebelum bernyawa. Dia ada satu lagi Nadi Terhenti dalam album Anwar Zain pun mati macam tu juga. Lagu yang bagus, lirik yang bagus, tapi tak ke mana lah. So, banyaklah lagu-lagu macam ni yang tak menjadi. So nak buat macam mana kan? Embunan Bersinar tu pasal apa dan untuk siapa? I mean, bukan penyanyi. Bila kau tulis tu, siapa yang kau macam nak tuliskan kepadanya? Untuk golongan orang-orang yang miskin, yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Lagu ni ada unsur cerita dia. Hidup yang susah tak bererti berakhir susah. Ada harapan. So embunan bersinar tu basically kalau kita bangun pagi, kita tengok pada pohon-pohon, ada embun tu bila keluar matahari bersinar. Itu secara simboliknya adalah harapan. Okey. So lagu tu untuk orang-orang yang susah, yang hidup susah, yang yang dah patah harapan. Right. Yang rasa hidup dia tu takkan berubah. Sampai mati dia akan susah, akan miskin. Right. So that song was about that. Sesuai tak untuk masa sekarang ni di zaman kita, umat manusia dilanda COVID-19? Sesuai. Memang sesuai. Kalau dirilis, I'm sure it's a hit. Tapi cuma lagu tu dah lama lah. I think release 2014. Oh, okey. 2014, 2015 macam tu. Ning by Zura Dia ada nyanyi dalam show, 2-3 show, RTM ada dia nyanyi. Tapi tak pernah dengar di radio. Well, But it's a very good song. Maybe you can YouTube later and see. I will. Itulah itu. Nadi Terhenti Anwar Zain also was ballad yang begitu berat. Melodi tu berat. Lirik ceritanya simple. Tapi perkataan-perkataan yang saya guna tu betul-betul kena dengan lagu. So makes the whole song berat. Boleh ingat lagi line dia? Sekejap dah lama dah. Okay, Anwar Zain. But I think I have it Okay, aku dah dapat dah. Jauh sekali ku bermenung di sini cuba mengerti cerita kita ini. Pernah ku rasa kau dicipta untukku, entah mengapa kau terlewat tiba meluahkan cinta. Chorus dia mana tu, walau kini hasrat yang kau bawa terhempas dari jiwa. Ya. Itu dia. Wow. Kau tengok Tej kau punya writing macam aku cakap lah, well structured. Dan yang nombor 2,
Kau tahu lagu-lagu English, bila kita dengar lagu-lagu English, soal grammar dah tak jadi persoalan lagi dah. Betul kita dah tak risau the lyricist punya grammar. Memang okey punya. Kecuali dia sengaja langgar undang-undang. Tapi kita ni grammar hancur. Dari hati ke, dalam hati ke, di hati ke, bila nak guna di, bila nak guna dalam, bila nak guna dari atau daripada. Kita punya writers grammar pun hancur. Tapi kalau lepas tu ada mu, engkau, itu semua lari. Ya, betul. Tapi yang pasal kau dan mu tu, aku had this conversation a couple of time jugalah. Aku borak dengan Zel Firdaus Haduan. Kau dan mu tu, kau ialah satu perkataan yang susah kita nak letak di hujung ayat. Ya. Bila nak nyanyi kau tu susah kan? Adalah pada kau susah. Kalau pada mu lebih senang. Pada mu, pada kau, nak nyanyi tu kau di hujung banyak ayat. Lagu-lagu lama, lagu-lagu 70-an yang hujung ayat tu ada kau. Dia orang boleh pula menyanyi. Ya, ada. Okey, nanti kita cakap. Dan lagu 70-an banyak yang kau, aku di hujungnya. Mungkinlah. Nombor 2, rhyme tu. Kadang-kadang penulis tu dia ni nanti aku nak bincangkan kau pasal rhyme. Kau di hujung ayat susah nak di rhyme kan. Kalau baris seterusnya. Kalau mu lebih senang di rhyme kan. Okey, sekali lagi. Apa pendapat kau pasal lagu yang cenderung kepada rhyme? Adakah kau suka ataupun okey ataupun tidak berapa gemari? Okey, tapi jangan terlalu banyak. Dalam satu lagu tu kalau dalam verse setiap hujung baris tu ada mu ke or whatever yang rhyming. Biasanya yang rhyming ialah huruf U, A, vowel, I, vowels ya. So kalau benda tu diulang banyak kali dalam lagu akan jadi, to me it's like macam overdone lah. So kita kena susun dia betul-betul. So biar jangan nampak banyak sangat ulangan. Kena longgarkan dia sikit. Kata dia jadi macam pantun kanak-kanak sekolah Aku cakap kat Zel, hanya Nico je yang boleh buat rhyme yang macam tu. Aku Nico nak bercerita. Kau ada pembabitan tak masa time Nico dulu? Ya, masa tu sekolah lagi masa Nico. Tash, it's been nice talking to you. Thank you. Lama juga tunggu ni. Mendapatkan masa yang sesuai. Tapi nanti kita kena sambung lagi lah, Tash. Hopefully lepas COVID-19 ni kita boleh jumpa di studio kita. Okay, no cantik problem. Banyak lagi kita boleh sembang. Banyak lagi yang boleh dibincang ya. Banyak lagi yang kau boleh share dengan kita, dan banyak lagi aku boleh belajar dengan kau. kita kongsi lah. Ya, kita kongsi. Kita semua student lagi Ya. Kita punya attitude. Thank you so much, brother. Nanti kita jumpa lagi. Okay. Alright. Stay tuned. Cari tak esok atau lusa, malah jual. Mungkin bila-bila hidup berubah, namun kini kala ini watak sebegini aku berlakonkan. Tangan di daku duduk termanggu,
Untuk secawan tidak karuan sehari